Pelik, tiba-tiba Tun M U-turn sokong darurat. Akhirnya, tamat darurat dibenarkan untuk menghadap Agong. Kluster Mahkamah Binatang, ini luahan panas Zahid pada PPBM. Desak tamat darurat, bersatu Sound Mahathir. Kerana segala-galanya diletak di bawah Duli Yang Maha Mulia. Apa juga tindakan dikatakan atas arahan Duli Yang Maha Mulia. Sebab itu rakyat sekarang ini tidak seperti biasa. Mereka berasa tidak senang dengan keadaan ini. Orang Melayu biasanya tidak menderhaka kepada raja. Tapi sekarang ini kita terpaksa sampaikan kepada setiausaha, iaitu orang Melayu sekarang ini mula berasa marah kepada raja-raja. Dalam nada sarkastik, Dr. Mahathir Mohamad menerusi hantaran di blognya hari ini berkata, "Aku sokong darurat," sambil menambah tidak sokong bermakna derhaka kepada raja. Bekas Perdana Menteri itu berkata, darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 11 Januari lalu membolehkan polis menangkap dan menyoal sesiapa sahaja. Katanya itu adalah undang-undang dan kita patuh kepada undang-undang, kedaulatan undang-undang, tulis Mahathir yang menganggotai kumpulan memperjuangkan penamatan darurat. Darurat, kata beliau, membenarkan undang-undang digubal dengan mengabaikan perlembagaan persekutuan seperti ordinan darurat mengenai berita palsu. Beliau menyatakan kekesalan atas bagaimana kebenaran boleh dianggap sebagai berita palsu dan membawa kepada penangkapan segelintir pihak, sedangkan apa yang palsu dianggap benar. Bulan lalu, kerajaan meluluskan ordinan darurat Kuasa-Kuasa Penting nombor 2 2021 yang menyatakan definisi berita palsu sebagai berita atau maklumat yang sepenuhnya atau sebahagiannya salah berkaitan dengan wabak penyakit berbahaya atau pengisytiharan darurat. Menurut Ahli Parlimen Langkawi itu, darurat juga melindungi beberapa individu sambil menambah mereka tidak boleh didakwa di mahkamah. Penulisan bernada sarkastik Mahathir bertajuk "Aku Sokong Darurat" itu muncul sehari selepas beliau ke Istana Negara bersama Ahli Parlimen pembangkang yang lain untuk menyerahkan memorandum memohon menghadap Agong. Katanya tujuannya adalah untuk memaklumkan kepada Agong mengenai impak negatif perintah darurat dan keperluan untuk membatalkannya demi rakyat. Bagaimanapun, mereka hanya dapat bertemu dengan setiausaha peribadi Agong. Mahathir juga mendakwa orang Melayu kini mula marah pada raja-raja kerana darurat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memperkenankan jawatan kuasa rayuan penamatan proklamasi darurat untuk menghadap. Pengerusi jawatan kuasa itu, Khalid Samad, berkata pihaknya menerima surat daripada Istana Negara. Sukacita dimaklumkan bahawa saya telah menerima warkah daripada Istana Negara yang memaklumkan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk menerima menghadap jawatan kuasa rayuan penamatan proklamasi darurat untuk menyerah petisyen agar darurat ditamatkan, kata Khalid dalam kenyataan. Majlis menghadap untuk menyerahkan memorandum itu akan diadakan pada tarikh dan waktu yang akan ditentukan kemudian. Walaupun tarikh untuk menghadap belum lagi ditentukan, kami yakin satu tarikh akan ditetapkan seberapa segera untuk membolehkan kami semua menghadap Agong bagi menyerahkan petisyen rayuan tersebut. Kesan buruk darurat semakin ketara hari ke hari, katanya. Khalid yang juga Ahli Parlimen Shah Alam berkata, permakluman daripada Istana Negara itu ditandatangani setiausaha sulit kanan kepada Yang di-Pertuan Agong Nazim Muhammad Alim. Selasa lalu, Dr. Mahathir Mohamad mendakwa orang Melayu mula menyuarakan kemarahan kepada raja-raja Melayu susulan pelaksanaan darurat oleh kerajaan sehingga Parlimen tidak boleh bersidang. Mungkin kerajaan tidak sampaikan maklumat cukup kepada Agong kerana segalanya diletakkan di bahu Agong. Apa juga tindakan kerajaan dikatakan atas arahan Agong. Sebab itu rakyat sekarang tidak seperti biasa. Mereka tidak senang dengan keadaan ini, kata Mahathir kepada pemberita selepas menghantar permohonan kedua untuk menghadap Agong di Istana Negara. Sementara itu, Khalid berkata pertama kali pihaknya menghantar permohonan untuk menghadap Agong pada 26 Mac, namun tiada maklum balas daripada istana menyebabkan permohonan kedua dihantar pada Selasa. Jawatan kuasa akan datang lagi hantar permohonan untuk menghadap. Kalau lepas sebulan ke sebulan setengah masih tidak ada jawapan untuk menghadap, kita akan datang bawa surat lagi dengan bukti tambahan betapa darurat merumitkan. Kita yakin Agong akan setuju untuk kita menghadap sebab kami wakil rakyat, katanya.
Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyelar sesetengah pihak dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang melabelkan pemimpin UMNO sebagai binatang politik. Menurutnya, UMNO tidak perlu melayan salakan tidak tentu arah kerana salakan amarah itu ekoran majoriti pemimpin partinya enggan menggadaikan Parti Keramat Agama, bangsa dan negara ini. Kita tidak pasti binatang apa yang disamakan itu, tetapi yang pasti bukan haiwan bergelar katak. Mustahil mereka tergamak menyamakan pemimpin UMNO yang setia dengan katak. Katanya dalam kenyataan, menurut Ahmad Zahid tidak cukup dengan mencerca, pemimpin UMNO juga ditambah pula dengan tuduhan bersifat fitnah. Ya, memang begitulah politik berpaksikan fitnah terus-menerus dijadikan senjata sejak PRU14. Apapun begitu sekali kebencian ditunjukkan pemimpin bersatu itu kepada UMNO dan pimpinannya, sehinggakan dasar UMNO sejak ditubuhkan mempertahankan kepentingan Melayu turut dipelekehkan. Kita tahu mengapa pemimpin bersatu itu bersikap demikian meskipun di bulan yang mulia, bulan Ramadan, katanya. Sebelum itu, pemimpin bersatu iaitu ahli MPT-nya, Muhammad Faiz Naaman menyifatkan kluster mahkamah yang merujuk kepada pimpinan UMNO sebagai binatang politik. Dalam pada itu, PAS bersedia untuk menjadi orang tengah bagi menyelesaikan pertelingkahan antara UMNO dan Bersatu demi kelangsungan pemerintah negara menjelang pilihan raya umum ke-15. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, pihaknya boleh mengatur perjumpaan bagi mencari titik pertemuan yang boleh menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh kedua-dua pihak terbabit. Tanpa mencari penyelesaian ke arah penyatuan itu, kita bimbang akan menjejaskan kedudukan orang Melayu Islam di negara ini, katanya kepada pemberita selepas ditemui di pejabatnya di Pasir Putih hari ini. Beliau diminta mengulas mengenai kebimbangan banyak pihak tentang kedudukan kuasa orang Melayu di negara ini akan terjejas pada PRU15 berikutan kemelut yang timbul dalam kalangan parti-parti Melayu yang seakan tiada penghujungnya. Nik Muhammad Zawawi berkata, perselisihan antara UMNO dan Bersatu dapat diselesaikan jika kedua-dua pihak kembali ke meja rundingan tanpa berasaskan kepentingan parti dan kepentingan diri. PAS akan terus berusaha untuk menyatupadukan umat Islam kerana ia menjadi agenda kedua agama Islam, katanya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sepatutnya bersama bertanggungjawab membantu kerajaan melandaikan angka jangkitan wabak penyakit berbahaya, bukannya terus menekan agung untuk membatalkan darurat. Ini orang tak faham. Mahathir dan sekutunya, jika tiada darurat, mungkin kita tak dapat turunkan angka secepat mungkin, kata Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata tindakan Mahathir dan kumpulannya menghantar memorandum mendesak darurat ditamatkan segera adalah hak mutlak mereka. Namun pada dasarnya, Mahathir yang pernah menjadi Perdana Menteri tahu proklamasi darurat diperlukan bagi mengawal wabak. Tun M dan rakan-rakan dihantar memorandum ke istana. Itu hak mereka. Tetapi sama ada diterima atau tidak, itu bab lain. Bagi saya, dia pernah jadi Perdana Menteri dan dia tahu segala apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan rakyat dan negara. Dia sendiri sudah dapat vaksin, kata beliau. Beliau mengulas tindakan Mahathir bersama pengerusi jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat Khalid Samad dan Presiden Amanah Muhammad Sabu menghantar permohonan menghadap Agung bagi memohon penamatan proklamasi darurat. Dalam kenyataan hari ini, Khalid berkata, Agung sudah memperkenan untuk kumpulan itu menghadap baginda. Bagaimanapun, tarikh dan masa akan dimaklumkan pihak istana kemudian. Rentetan daripada itu, 2 laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi di Kuala Lumpur berhubung tuduhan Dr. Mahathir Mohamad bahawa orang Melayu mula marah kepada istana. Salah seorang pengadu, Lee Ket Woon, yang mengaku sebagai ahli Persatuan Tionghoa seberang perai Pulau Pinang, mahu polis menyiasat sekiranya kenyataan Mahathir itu mengandungi unsur-unsur hasutan. Jurujual berusia 43 tahun itu juga mempersoalkan adakah Mahathir dan penyokongnya melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB apabila berkumpul di luar Istana Negara baru-baru ini. Saya harap Ketua Polis Negara akan siasat jika dia Mahathir menyentuh perkara yang tidak menghormati raja, terutama yang di-Pertuan Agong, tambahnya dalam laporannya. Sementara itu, pengerusi Gerakan Pembela Ummah Muhammad Syukur Aziz dalam laporannya mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri itu membuat kenyataan palsu. Kenyataan tuduh Dr. Mahathir ini adalah satu kepalsuan kerana saya tidak mendapati wujudnya sejumlah besar orang Melayu yang marah kepada raja-raja. Malah petisyen bagi menuntut yang di-Pertuan Agong menamatkan darurat yang dianjurkan oleh jawatan kuasa merayu penamatan proklamasi darurat hanya mendapat 40,000 tanda tangan sahaja, katanya. Pengurus berusia 59 tahun itu juga berpendapat kenyataan Mahathir adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 kerana menyebut apa-apa perkataan menghasut yang boleh mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Kesalahan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ini sangat serius kerana beliau adalah mantan Perdana Menteri dan masih lagi merupakan ahli parlimen
yang ramai pengikut. Oleh itu saya minta pihak polis membuat siasatan ke atasnya, katanya.